Ingatlah, harta sebenar kita bukanlah harta yang ada di dunia, tetapi harta yang kita sudah belanjakan ke jalan Allah, harta yang sudah kita sedekahkan kepada yang memerlukan. Itulah harta yang akan membawa kita ke akhirat. Marilah menyumbang supaya lebih ramai golongan yang memerlukan dapat dibantu, kerana membantu mereka yang memerlukan dan sebagai pelaburan pahala kita, insya-Allah. Kerana Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf ini berusaha untuk membantu menyediakan kemudahan bagi yang mahu menyumbang untuk infak van jenazah bagi kegunaan umat Islam semua. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam menyediakan kemudahan van jenazah ini menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama menyumbang untuk memudahkan urusan umat Islam yang lain dan seterusnya untuk memudahkan perjalanan kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallah, kalau kita lihat kisah-kisah bagaimana seorang itu diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, kadang kita fikir, lah apa amalan dia, macam tu nampak macam biasa-biasa je. Tapi subhanallah, kadang-kadang amalan yang biasa-biasa inilah yang kadang orang tak nampak, itulah yang menjadikan mereka penghuni syurga. Subhanallah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, selaku jurucakap Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf, untuk bercerita tentang amalan biasa tapi ahli syurga. Subhanallah. Ya. Itu. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Hana dan semua para penonton TV Al-Hijrah yang didoakan kebaikan, kesejahteraan, keluasan pintu rezeki dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Betul tu Hana. Sebenarnya untuk nak meraih syurga ini jalannya begitu misteri. Ada orang kata kita perlu buat macam tu, buat macam ni, macam tu. Rupanya agama mengajar kita tak semestinya begitu. Ada setengah-setengah, kalau bahasa jalan dunia ini shortcut. Dia ada macam ada jalan pintas untuk nak menuju ke syurga tu ada. Nanti di ujung saya janji saya nak kongsikan doa. Hana tolong ingatkan ya. Baik, saya nak kongsikan doa amalan untuk ke syurga, cara paling mudah dah diajar sekalipun. Okey. Ada setengah-setengah amalan yang rupanya dia bukan amalan besar pun. Dia mungkin bersifat dalam hati saja. Contoh ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawa dia akan menjadi ahli syurga. Dia akan jadi ahli syurga. Bila ditanyakan pada orang tersebut, ahli syurga tu, apa kata dia? Aku tak ada amalan apa-apa, melainkan aku ni tengok orang dapat nikmat, aku tak pernah dengki. Aku tengok orang dapat kelebihan, aku tak pernah rasa cemburu. Itu saja. Maknanya hati dia qalbun salim lah, hati yang sejahtera. Rupa Allah bagi itu jalan dia ke syurga dengan cara itu. Ada orang Allah bagi jalan menerusi dia berbuat baik sesama makhluk. Ada dikisahkan dalam hadis Nabi SAW menceritakan seorang lelaki kehausan, nampak anjing itu pun haus, jilat-jilat tanah. Dia ambil kasut, dia letakkan air, dia bagi anjing tu minum. Hanya dengan itu je pun Allah Taala bagi ampun dosanya, Allah kurniakan syurga untuk dia. Sampai sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, itu kan buat baik menatang, bukannya masjid, bukannya untuk sumbangan apa?" Nabi kata, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Berbuat baik pada yang bernyawa, maka itu juga meraih pahala. Jadi bayangkanlah kehidupan kita ni Allah memang nak bagi kita syurga semuanya. Cuma jalan-jalan itu pelbagai sekali. Subhanallah. Kalau macam tu, adakah kalau dengan berinfak ini juga jalan amalan biasa untuk kita ke syurga, insya-Allah? Ya betul. Sebab itu Pertubuhan Abdul Rahman Auf ini mengambil inspirasi daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, yang walaupun pada peringkat permulaan hijrah beliau seolah-olah macam zero lah, maknanya tak ada apa pun pada itu, duit dia, perniagaan pun baru nak mula semula, tetapi dia memilih jalan untuk berniaga dengan tujuan untuk kembali menyumbang, kembali untuk bersedekah, kembali untuk maaf dengan izin lah, back to society lah. Bawa balik Singapura, jadi dia cakap putih sikit, dia tak hilang lagi kan. Cok pasport tu dia ada terbawa sikit. Jadi dia nak pulangkan duit tu pada masyarakat kembali. Jadi dengan atas dasar semangat itu juga saya nak menyerulah, mengajak para penonton semua, jom kita bersama-sama dengan Pertubuhan Abdul Rahman Auf ini dalam usaha untuk kita nak beli van jenazah untuk kegunaan yang menjadi keperluan di kebanyakan buah masjid, surau dan tempat-tempat tertentu. Kerana sebelum ni saya dipahamkan, maaflah kita merdeka dah 66 tahun, tapi ada setengah masjid
pengurusan jenazah dari sudut pengangkutan. Nak bawa jenazah ke perkuburan, ada yang pakai pacuan 4 roda, ada pakai kereta yang tak siapa-siapa free guna. Jadi kita rasa agak sedihlah, tak sepatutnya perkara ini berlaku. Jadi insya-Allah dengan kita menyumbang, dengan kita bersedekah ini atau wakaf, selagi mana van jenazah ini digunakan untuk manfaat perjalanan terakhir, maka kita akan dapat peluang itu. Saya teringat ada satu kisah dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal Mauta wa Umuril Akhirah, sebuah kitab yang sangat bagus untuk kita baca. Taklah tebal mana, sekitar 1250 muka surat. Allah, Ustaz ni. Ustaz bagi khulasa sudahlah. Itulah tu. Dalam kitab tersebut ada menceritakan satu bahagian di mana ada nanti dekat akhirat ada orang tu, dia ini kalau ikutkan nak ke neraka. Tapi ketika dia barangkali beratur nak ke neraka tu, ada di kalangan orang lain yang diminta pada malaikat, tuan malaikat, nanti dulu yang itu yang tengah beratur nak ke neraka tu, saya kenal dia tu. Dulu saya di dunia, saya haus, dia bagi saya minum, dia tolong saya. Boleh tak minta dia ke syurga? Maknanya minta jasa baik, Allah Taala izinkan dia. Akhirnya diperkenankan masuk syurga. Subhanallah. Bukannya apa pun bagi orang minum, maknanya memudahkan urusan orang. Apatah lagi kita menjadikan van jenazah. Betul. Jadi Pertubuhan Abdul Rahman Auf ini begitu komited sekali lah untuk merealisasikan impian ini, iaitu kita sasaran kita keseluruhannya adalah 10 juta ringgit. Yang mana 10 juta ringgit itu kita telah pun peroleh. Alhamdulillah lah, terima kasih para penonton, didoakan moga tuan-tuan semua dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, sihat tubuh badan. Kita dah dapat RM662,000 setakat ini. Dan kita masih perlukan lagi, iaitu 9.4 juta ringgit. Ini jumlah tak akan menjadi satu yang mustahil dengan sokongan doa para penonton semua. Jadi hubungi nombor yang tertera di bawah, betul bawah ni. Kan. Saya tak kasyaf tapi saya tahu saya dapat. bawah ni ada nombor telefon. Talian boleh anda hubungi, Facebook, semua maklumat yang anda boleh hubungi langsung. Apa yang anda boleh bantu, yang penting perjalanan terakhir mereka dapat disantuni dengan sebaiknya. Amin. Doa. Ya, doa dia. Sikit. Okey, InsyaAllah. doa agar kita meraih syurga. Tolong rakam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga. Yang mana syurga itu diperoleh dengan jalan percakapan kami atau amalan-amalan kami. Termasuklah amalan kami menyumbang untuk van jenazah ni. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan Ustaz, sebagai mungkin khulasa kesimpulan daripada apa yang Ustaz telah pun sampaikan tadi kepada mereka dekat luar sana, insya-Allah. Baik, para penonton semua, sekarang ini kita ada terdengar di hujung-hujung telinga ramai bercakap tentang isu masalah kewangan, ekonomi tak stabil, macam-macam lah. Tak apa, ini semua dalam aturan Allah. Yang paling penting, Nabi dah janji. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang membantu ataupun menolong ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mempermudahkan urusan dia. Kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Segala segenap urusan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz Ilyas Ismail di atas perkongsian yang begitu masya-Allah pada pagi ini. Subhanallah, walaupun baru pulang daripada Temasek, insya-Allah. Dan nanti lihat seketika insya-Allah. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Ingatlah, harta sebenar kita bukanlah harta yang ada di dunia, tetapi harta yang kita sudah belanjakan ke jalan Allah. Harta yang sudah kita sedekahkan kepada yang memerlukan, itulah harta yang akan membawa kita ke akhirat. Marilah menyumbang supaya lebih ramai golongan yang memerlukan dapat dibantu, kerana membantu mereka yang memerlukan dan sebagai pelaburan pahala kita, insya-Allah. Kerana Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf ini berusaha untuk membantu menyediakan kemudahan bagi yang mahu menyumbang untuk infak van jenazah bagi kegunaan umat Islam semua. Semoga dengan sumbangan yang saudara dan saudari berikan dalam menyediakan kemudahan van jenazah ini menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama menyumbang untuk memudahkan urusan umat Islam yang lain dan seterusnya untuk memudahkan perjalanan kita di hari akhirat nanti, insya-Allah.